Assalamualaikum dan salam ceria murid-murid. Hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 2, Unit 17 Kebersihan Alam, Tanggungjawab Bersama, bersama-sama saya, Cikgu Azandia. Sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, mari kita lihat dahulu apakah objektif pembelajaran pada hari ini. Pada akhir sesi PDPR, murid-murid akan dapat mengenal pasti pola ayat dengan betul dan juga membina ayat mengikut pola ayat dengan betul. Sekarang, cikgu paparkan isi kandungan di dalam video ini. Yang pertama, kita akan belajar mengenai subjek dan predikat. Yang kedua, kita akan belajar mengenai nota pola ayat. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai latihan. Dan yang keempat, akan membuat sedikit rumusan mengenai topik yang kita telah pelajari. Aktiviti yang pertama, subjek dan predikat. Cikgu akan terangkan apakah yang dimaksudkan dengan ayat. Ayat ialah susunan perkataan yang memberikan makna yang lengkap. Dalam ayat terdapat dua bahagian, iaitu bahagian yang pertama ialah subjek dan bahagian yang kedua predikat. Apakah yang dimaksudkan dengan subjek dan predikat? Subjek bermaksud bahagian ayat yang diterangkan ataupun kita boleh sebut sebagai pelaku di dalam sesuatu ayat. Manakala predikat bermaksud bahagian ayat yang menerangkan subjek. Sebagai contoh ayat ialah Fatimah sedang menggoreng ikan di dapur. Apakah subjek ataupun bahagian ayat yang diterangkan di dalam ayat ini? Ya, Fatimah merupakan subjek di dalam ayat ini, manakala sedang menggoreng ikan di dapur merupakan predikat. Sebagai contoh yang seterusnya, subjek dan predikat dalam ayat. Contoh ayat yang pertama, ini kasut abang. Yang kedua, Humaira cantik. Yang ketiga, Siti Nurhaliza pandai menyanyi. Yang keempat, murid-murid itu rajin. Yang kelima, keadaan di rumahnya kecoh. Subjek ialah perkara yang ingin diterangkan. Contohnya ialah ini, Humaira, Siti Nurhaliza, murid-murid itu, keadaan di rumahnya. Manakala predikat merupakan penyambung ayat, iaitu kasut abang, ini kasut abang. Humaira cantik, terletak di bahagian belakang ayat. Sekarang kita berada dalam aktiviti yang kedua, iaitu penerangan mengenai pola ayat. Pola ayat ialah bentuk ayat. Bentuk-bentuk ayat yang biasa kita gunakan. Kita ada 4 jenis pola ayat. Yang pertama, FN tambah FN yang bermaksud frasa nama tambah frasa nama. Yang kedua ialah FN tambah FK, iaitu frasa nama tambah frasa kerja. Yang ketiga ialah FN tambah FA yang bermaksud frasa nama dan frasa adjektif. Yang keempat ialah frasa nama dan frasa sendi nama yang bermaksud frasa nama dan frasa sendi nama. FN tambah FN. Contoh pola ayat dasar. Yang pertama, subjek dan juga kita kena bahagikan ayat kepada dua, iaitu subjek dan juga predikat. Frasa nama. Yang pertama, frasa nama dan frasa nama. Frasa nama dan frasa kerja, frasa nama, frasa adjektif, frasa nama dan frasa sendi nama. Sekarang cikgu akan terangkan contoh ayat berdasarkan pola ayat. Yang pertama, kita lihat pola ayat yang pertama ialah frasa nama dan frasa nama.
ingat ya murid-murid, sebelum kita nak pastikan, untuk mengenal pasti pola ayat, kita kena bahagikan ayat tersebut kepada dua bahagian, iaitu bahagian subjek dan juga predikat. Yang pertama, frasa nama dan frasa nama. Muhammad Danish, seorang peguam. Muhammad Danish merupakan kata nama ataupun frasa nama, manakala seorang peguam merupakan frasa nama. Okey, peguam di sini merujuk kepada orang dan Muhammad Danish merujuk kepada orang. Manakala yang kedua, kita lihat pada pola yang kedua. Pola yang kedua ialah frasa nama dan frasa kerja. Okey, adik saya ialah frasa nama sedang membaca buku. Membaca merupakan kata kerja. Jadinya adik saya sedang membaca buku merujuk kepada pola yang kedua, iaitu frasa nama dan frasa kerja. Manakala frasa yang ketiga, pola ayat yang ketiga ialah frasa nama dan frasa adjektif. Pemuda itu merupakan frasa nama, sungguh bijak. Bijak merujuk kepada kata adjektif. Jadinya ayat ini merupakan pola FN tambah FA. Dan yang terakhir ialah frasa nama dan frasa sendi nama. Ibu Suzy tidak ke pasar. Okay, awak lihat di sini, frasa sendi nama merujuk kepada kata sendi seperti ke, dari, daripada dan sebagainya. Mari kita tengok frasa nama tambah frasa nama ataupun FN tambah FN. Okey. Frasa nama ialah frasa yang mempunyai kata nama. Kombinasi FN tambah FN merujuk kepada subjek FN dan predikat FN. Contoh ayatnya ialah Fahim seorang polis. Fahim merupakan subjek dan seorang polis merupakan predikat. Okey, manakala pola ayat di dalam ayat ini ialah Fahim merujuk kepada frasa nama, seorang polis juga merujuk kepada frasa nama. Okey, kita lihat contoh lain. Di sini cikgu telah letakkan Cikgu Syafiq seorang guru. Cikgu Syafiq merupakan kata nama dan juga seorang guru merupakan frasa nama. Tengok sini. Orang dan orang merujuk kepada orang. Yang kedua, beliau merupakan seorang penyanyi dan penghibur. Okey, beliau merupakan frasa nama, penyanyi dan penghibur juga merupakan frasa nama. Dan yang ketiga, Lee Chong Wei, pemain badminton negara. Lee Chong Wei merupakan kata nama, manakala pemain badminton negara merupakan frasa. Sekarang cikgu akan menerangkan mengenai frasa nama dan frasa kerja, FN tambah FK. Frasa kerja ialah frasa yang mempunyai kata kerja. Okey, apakah itu kata kerja? Kata kerja merupakan sesuatu yang awak buat ataupun perbuatan. Okey, kombinasi FN tambah FK merupakan subjek FN dan predikat merujuk kepada frasa kerja. Okey, sebagai contoh, Raudah sedang menulis buku. Raudah merupakan subjek dan sedang menulis buku merupakan predikat di dalam ayat ini. Sebagai contoh, Raudah, pola ayat untuk Raudah ialah merujuk kepada frasa nama dan menulis merupakan frasa kerja kerana Raudah sedang menulis buku. Jadinya perbuatan menulis merujuk kepada frasa kerja. Okey, sebagai contoh, pola ayat yang kedua iaitu FN tambah FK. Subjek, okey, frasa nama. Penyanyi itu mendendangkan lagu. Awak tengok, semua perkataan yang cikgu telah warnakan dengan warna merah merupakan perbuatan ataupun frasa kerja. Mendendangkan lagu, menanam padi dan memenangi pertandingan bola sepak. Pada FN tambah FA iaitu frasa nama dan frasa adjektif.
Frasa adjektif merupakan frasa yang mempunyai kata adjektif. Apakah itu kata adjektif? Kata adjektif merupakan kata sifat yang menunjukkan sifat sesuatu benda ataupun sifat seseorang tersebut. Okey, sebagai contoh, kombinasi FN tambah FA, maaf ya, di sini sepatutnya FA. Okey, kombinasi FN tambah FA merupakan FN merujuk kepada subjek dan predikat merujuk kepada frasa adjektif. Contoh ayat, Cikgu Amira sangat baik. Cikgu Amira merujuk kepada subjek dan juga sangat baik merujuk kepada predikat. Okey, frasa nama, Cikgu Amira merujuk kepada orang, nama orang, iaitu ingat ya, mula-mula subjek, semua subjek merupakan frasa nama. Manakala predikat sangat baik, baik merujuk kepada kata adjektif. Jadinya pola ayat dalam ayat ini ialah sangat baik merujuk kepada frasa adjektif. Jadinya FN tambah FA. Pola ayat yang ketiga, contohnya tadi, okey, awak ingat di hadapan semua perkara ini merupakan frasa nama, manakala yang di belakang bahagian predikat, barulah awak tentukan dia frasa adjektif ataupun pola ayat yang lain. Okey, contohnya Gunalan sangat rajin. Rajin merujuk kepada kata adjektif, menunjukkan Gunalan merupakan seorang yang rajin. Tebal dan mahal, kuning keemasan, sangat panjang. Okey, tebal dan mahal, tebal merujuk kepada bentuk kamus tersebut, mahal merujuk kepada harga kamus tersebut. Baju kakak kuning keemasan. Kuning keemasan merujuk kepada warna, iaitu kata adjektif. Panjang merujuk kepada ukuran. Pola ayat yang keempat iaitu FN tambah FSN. Frasa nama tambah frasa sendi nama. Frasa sendi nama ialah frasa yang mempunyai kata sendi nama. Kombinasi FN tambah FSN merujuk kepada subjek, FN dan predikat FSN. Contoh ayatnya ialah nenek di ruang tamu. Nenek merupakan subjek, di ruang tamu merupakan predikat. Nenek merupakan frasa nama, di ruang tamu merupakan frasa sendi nama. Di sini awak lihat, kata sendi nama yang terdapat dalam ayat ini ialah di. Merujuk kepada di. Contohnya, frasa nama dan frasa sendi nama. Okey, macam mana cara nak tentukan frasa sendi nama? Okey, macam mana nak tentukan pola ayat ni? Okey, awak lihat. Okey, kalau awak jumpa perkataan dari, daripada, ke, untuk, di, ia merupakan frasa sendi nama. Contohnya ayat yang pertama ialah bungkusan itu dari Jepun. Dari merujuk kepada kata sendi. Okey, hadiah itu daripada Wawa. Daripada merupakan kata sendi. Pengadil-pengadil itu ke, pilih khas dahulu. Ke merupakan kata sendi nama. Manakala yang keempat, makanan itu untuk para tetamu yang akan datang. Yang datang, itu untuk merupakan frasa sendi nama. Sekarang kita lihat aktiviti yang ketiga iaitu latihan. Cikgu nak awak jawab soalan kuis mengenai pola ayat dan sila tekan pautan kuisis yang telah cikgu berikan di dalam Telegram. Sekarang untuk latihan pada hari ini, murid-murid hendaklah buat aktiviti 5 dalam buku aktiviti jilid 2 pada muka surat 35. Arahannya ialah yang pertama, kamu kena kenal pasti subjek dan predikat terlebih dahulu. Yang kedua, kena pasti pola ayat di dalam subjek. Ingat ya, subjek pola ayatnya hanyalah FN, iaitu frasa nama. Yang ketiga, kenal pasti pola ayat predikat. Ayat predikat di sini, kita kena tentukan sama ada dia, ayat tersebut merupakan frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif ataupun frasa sendi nama.
Sebagai contoh yang cikgu berikan, ayat yang pertama di sini. Puan Haniza, Ibu Seha. Okey, kita kena kenal pasti dahulu apakah subjek di dalam ayat tersebut. Apakah subjek di dalam ayat ini? Ya, betul. Puan Haniza merupakan subjek. Manakala Ibu Seha merupakan predikat. Puan Haniza, kita kena kenal pasti apakah pola ayat tersebut. Puan Haniza merujuk kepada frasa nama. Manakala Ibu Seha juga merujuk kepada frasa nama kerana dua-dua subjek dan predikat. Okey, frasa ini dan frasa ini merujuk kepada orang. Oleh itu, Puan Haniza merupakan frasa nama dan Ibu Seha merupakan frasa nama. Jadinya awak tulis di sini Puan Haniza frasa nama dan Ibu Seha juga frasa nama. Okey, awak pisahkan begini. Okey, contohnya ayat yang kedua. Puan Haniza suri rumah. Okey, manakah? Kena pasti dulu subjek dalam ayat. Okey, kalau sudah kena pasti awak tandakan garis di sini. Okey, Puan Haniza suri rumah. Puan Haniza merupakan frasa nama. Suri rumah juga merupakan frasa nama. Okey. Ayat-ayat yang seterusnya 3 sampai 8 awak kena tentukan dan masukkan di dalam kotak di bawah. Okey. Sebagai rumusan, pada hari ini kita telah belajar untuk mengenal pasti pola ayat. Selain itu, kita juga telah belajar untuk membina ayat menggunakan pola ayat dengan betul. Murid-murid kena ingat ya, terdapat 4 pola ayat di dalam bahasa Melayu. Contohnya yang pertama, FN tambah FN, FN tambah FK, FN tambah FA, FN tambah FSN. Cikgu harap semoga murid-murid dapat faham dengan sesi PDPR kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih.